Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar? Saya harapkan rakyat Malaysia dan warga UiTM khususnya berada di dalam keadaan sihat sejahtera dalam waktu tempoh berkurun ini. Ianya adalah untuk kita sama-sama menghentikan rantaian COVID-19. Seperti yang kita ketahui, negara kita iaitu Malaysia banyak berlakunya kemalangan jalan raya. Tidak kira ringan ataupun yang berat. Sebenarnya, punca utama berlakunya kejadian kemalangan jalan raya ini disebabkan oleh kecuaian dan sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Begitu juga dengan tajuk kita pada hari ini ada saling berkaitan, iaitu bengkel keselamatan jalan raya. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hidayah binti Samian. Program khidmat masyarakat yang telah kami pilih ialah bertajuk Bengkel Keselamatan Jalan Raya. Seterusnya, sebelum saya meneruskan lagi pembentangan ini, mari kita lihat isi kandungan video ini. Pertama, pengenalan dan objektif. Kedua, minit mesyuarat. Ketiga, aktiviti yang dijalankan. Keempat, kebaikan yang diperolehi. Dan kelima, kekurangan yang perlu ditambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hidayah binti Samian. Saya merupakan pelajar BBE Elektrik dan Elektronik. Saya berasal daripada Keluang Johor dan dalam program ini saya memegang jawatan Ketua Ahli Jawatan Kuasa. Nama saya Jehan Aribah binti Ahmad Taha. Saya merupakan pelajar kos BBF Multimedia Kreatif dan saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Saya memegang jawatan sebagai setiausaha dalam program khidmat masyarakat ini. Saya David Hussein Arabah dari kos BBF Multimedia Kreatif. Saya berasal dari Serikes, Sarawak dan saya memegang jawatan sebagai pengarah program bagi aktiviti khidmat masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Amu binti Sahabuddin daripada kos Multimedia Kreatif, berasal daripada Kuala Terengganu, memegang jawatan sebagai timbalan pengarah. Saya Lohania daripada kos BBF Multimedia Kreatif. Saya berasal dari Johor dan saya memegang jawatan bendahari untuk program ini. Kita lanjutkan lagi pembentangan ini dengan objektif program. Yang pertama, mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika di jalan raya. Kedua, memahami peraturan dan persekitaran jalan raya dengan selamat. Ketiga, memupuk sikap disiplinkan diri untuk memakai helmet atau topi kledar. Nama saya Lohania. Sekarang saya akan memberi penerangan tentang tentatif bengkel keselamatan jalan raya bersama komuniti di Parit Haji Saleh. Pada pukul 7 pagi kami akan bertolak ke kampung Parit Haji Saleh dan dijangka sampai ke lokasi pada pukul 7.30. Dan pada pukul 7.45 pagi, penerangan ringkas tentang perjalanan program akan dijalankan dan pada pukul 8.30 pagi, taklimat tentang keselamatan jalan raya akan diadakan. Pada pukul 12.30, rehat, makan tengah hari dan solat akan dijalankan dan kita akan sambung pada pukul 1.30 iaitu taklimat tentang peraturan jalan raya dan denda. Pada pukul 3.30, demonstrasi tentang pemakaian topi kledar oleh pegawai keselamatan akan dijalankan dan perasmian tutup dan penyampaian hadiah akan diadakan pada pukul 4.30 dan pada pukul 5 majlis akan bersurat. Sekarang saya akan membentangkan tentang perancangan kontingensi. Okey, plan kontingensi merupakan plan sokongan ataupun plan kecemasan bagi melaksanakan sesebuah aktiviti. Tujuan plan kontingensi ini adalah untuk menangani peristiwa luar biasa yang berlaku di luar jangkauan yang mungkin menjejaskan program. Perancangan kontingensi yang telah dirangka bagi bengkel keselamatan jalan raya yang diadakan adalah dengan menyediakan fasiliti pengangkutan.
Bagi warga kampung yang tidak mempunyai pengangkutan untuk menghadiri bengkel, kami telah pun menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti membawa mereka menggunakan kereta ataupun motor. Plan yang seterusnya adalah dengan menyediakan tempat yang teduh bagi warga kampung jika hujan. Kita akan memindahkan penduduk-penduduk ke balai raya kampung jika mempunyai hujan lebat pada hari tersebut. Seterusnya, dengan menyediakan kemudahan lain-lain. Contohnya, seperti kerusi-kerusi tambahan untuk penduduk kampung jika ramai menghadirkan diri untuk bengkel. Plan yang seterusnya adalah menyediakan penjana elektrik. Contohnya, jika mempunyai gangguan bekalan elektrik pada hari tersebut, kami akan menyediakan penjana elektrik bagi menangani masalah tersebut. Saya David Hussein Arba dan saya akan menerangkan tentang perancangan aktiviti khidmat masyarakat iaitu papan cerita. Papan cerita ini merupakan gambaran keseluruhan aktiviti yang bakal kami jalankan. Okey, bagi papan cerita yang pertama iaitu berkaitan dengan pembahagian kumpulan yang telah ditentukan oleh pensyarah. Okey, kumpulan saya terdiri daripada 5 orang. Okey, untuk papan cerita yang kedua adalah perbincangan antara ahli kumpulan iaitu melalui aplikasi WhatsApp. Okey, dalam bahagian ini kami telah membincangkan tentang perancangan ataupun aktiviti yang bakal dijalankan. Dan untuk papan cerita ketiga pula iaitu berkaitan dengan pembentukan carta organisasi kumpulan, dan ini merupakan salah satu untuk memudahkan pembahagian tugas antara ahli kumpulan. Kami telah melantik beberapa jawatan kuasa iaitu terdiri daripada pengarah program, timbalan pengarah program, setiausaha, bendahari dan ketua jawatan kuasa. Dan bagi papan cerita yang keempat pula iaitu kami telah membahagikan tugas antara ahli kumpulan, dan ini bertujuan untuk melicinkan perjalanan aktiviti, memberikan sumbangan kepada ahli kumpulan agar dapat membantu menjayakan aktiviti yang bakal dijalankan ini. Okey, papan cerita yang kelima adalah berkaitan dengan aktiviti yang dirancang iaitu talimat bengkel keselamatan jalan raya bersama komuniti yang bakal dijalankan di kampung Parit Haji Saleh, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Okey, pada bahagian ini adalah berkaitan dengan penerangan ringkas mengenai aktiviti ataupun perjalanan program pada hari tersebut. Dan bagi papan cerita ke-6 adalah sesi talimat pertama iaitu slot pagi berkaitan dengan talimat tentang keselamatan jalan raya yang diberikan oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Okey, papan cerita ke-7 setelah usai aktiviti bagi talimat sesi pagi iaitu talimat tentang keselamatan jalan raya, semua peserta dan AJK yang bertugas akan diberikan rehat serta makan tengah hari dan diberikan ruang untuk bersolat. Dan papan cerita ke-8 adalah sambungan daripada aktiviti iaitu sesi talimat kedua sesi petang iaitu talimat tentang peraturan jalan raya dan denda oleh pegawai-pegawai yang terbabit. Bagi papan cerita yang ke-9 adalah berkaitan dengan demonstrasi pemakaian topik reda oleh pegawai keselamatan, dan papan cerita terakhir adalah majlis penutupan dan penyampaian hadiah kepada para peserta dan pegawai yang terlibat. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang minit mesyuarat yang kami laksanakan sepanjang perancangan program khidmat masyarakat ini. Yang pertama ialah pada 5 April 2020, kami telah melakukan pelantikan ahli tertinggi dan ahli jawatan kuasa. Yang kedua ialah kami membuat pemilihan tajuk iaitu Bengkel Keselamatan Jalan Raya bersama komuniti dan perancangan aktivitinya. Seterusnya ialah pada 10 April 2020 di mana kami telah membuat pemilihan tempat iaitu di Kampung Parit Haji Saleh yang terletak di Parit Raja, Johor. Yang ketiga ialah pada 17 Mei 2020 kami telah membuat perancangan video dan slide pembentangan serta perkembangan dan mengemaskini kemajuan laporan daripada setiap ahli kumpulan. Aktiviti yang dijalankan. Aktiviti 1 adalah memberi pendedahan kepada penduduk kampung tentang bahaya tidak mematuhi keselamatan jalan raya
pada aktiviti 1 ini kita akan memberitahu kepada penduduk kampung tentang bahaya kalau tidak mematuhi keselamatan jalan raya seperti kemalangan atau terbabas dengan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Okey, kita juga akan memberitahu kepada penduduk kampung tentang cara-cara keluar simpang, tentang cara-cara memotong, kerana kebanyakan penduduk kampung terdiri daripada dewasa, remaja dan warga tua, dan orang yang akan diberi penekanan dalam aktiviti ini adalah remaja dan warga tua kerana mereka ini sering terlibat dengan kemalangan. Kalau remaja, kita boleh lihat dia tidak mematuhi arahan keselamatan jalan raya. Macam kalau yang tua, dia mematuhi, tetapi kadang-kadang kelajuan kenderaan yang dia bawa tu mungkin terlalu perlahan atau mungkin terlalu laju, dan menyebabkan sesetengah pengguna jalan raya yang lain tidak berapa nampaklah dia. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti 2. Aktiviti 2 memberi pendedahan kepada penduduk kampung tentang denda jika seseorang tidak mematuhi keselamatan jalan raya. Okey, denda yang kita akan fokuskan adalah sekiranya tidak memakai tali pinggang geledah, tidak memakai topi geledah, dan juga tidak mempunyai lesen kenderaan, dan sekiranya penduduk melanggar keselamatan jalan raya yang lain seperti memotong di garisan double, seperti itu. Okay, yang seterusnya adalah aktiviti 3. Aktiviti 3 adalah demonstrasi untuk pemakaian topi geledah yang akan diberikan oleh pegawai. Okey, kita akan memanggil pegawai yang bertauliah daripada pusat-pusat pertauliahan, dan kita akan memberi satu tunjuk ajar bagaimana memakai topi geledah, seperti topi geledah yang disahkan oleh SIRIM, dan topi geledah yang mempunyai tali di bawah dagu, maksudnya topi geledah yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan. Yang seterusnya adalah kelebihan program. Kelebihan program yang pertama, pelajar yang terlibat dapat berkomunikasi secara langsung dengan penduduk kampung. Seperti yang kita tahu, pelajar sangat kurang melibatkan diri dengan penduduk kampung, walaupun kebanyakan pelajar menyewa di sekitar-sekitar kampung, tapi mereka lebih membuat hal sendiri. Jadi dengan adanya aktiviti seperti ini, pelajar secara tidak langsung dapat berkomunikasi dengan penduduk kampung sekitar, atau kemungkinan pelajar yang terlibat dengan aktiviti ini menyewa di sekitar kampung itu, dan mungkin penduduk kampung tersebut pernah melihat tetapi tidak menegur. Okey, yang seterusnya adalah dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar dan penduduk kampung. Sesetengah penduduk kampung sangat menyukai aktiviti bersama pelajar kerana mereka dapat berkongsi maklumat, berkongsi cara pemikiran, dan cuba belajar cara remaja dan atau orang muda. Okey, daripada situ kita dapat mengeratkan silaturahim dengan bertanyakan khabar, kerana warga tua atau penduduk kampung akan lebih mesra dan lebih menyukai sekiranya sekiranya remaja atau dewasa mendekati mereka. Okey, yang seterusnya adalah pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri dengan bergaul dengan penduduk kampung. Okey, kita dapat meningkatkan keyakinan pelajar kerana pelajar tahu bagaimana cara untuk mendekati penduduk kampung.
sekiranya pelajar kurang mempunyai keyakinan diri, jadi dalam aktiviti dan program seperti itulah kita boleh menggali atau meningkatkan keyakinan diri pelajar dengan membiarkan mereka bergaul dengan penduduk kampung, berucap di hadapan pentas dan sebagainya. Setakat itu daripada saya. Nama saya Jehan Adiba dan saya akan menerangkan tentang kekurangan yang perlu ditambah baik. Yang pertama ialah dari segi komunikasi. Disebabkan kita sekarang tengah berada dalam musim PKP, kita tak dapat nak jalankan perbincangan secara bersemuka dengan ahli kumpulan. Maka ahli kumpulan perlu lebih kerap berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp bagi memastikan setiap perancangan dapat dijalankan dengan lancar. Yang kedua ialah dari segi pengurusan masa, di mana setiap ahli perlu peka dan memainkan peranan penting bagi menyelesaikan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Sebab kalau kita ada masalah, kita masih lagi ada masa untuk betulkan. Yang ketiga ialah bijak merancang, di mana kita perlu mempunyai perancangan sampingan ataupun backup plan, sebab kalau perancangan utama kita tak jadi, kita ada backup plan. Jadi kita boleh menjimatkan dari segi masa dan tenaga. Secara kesimpulannya, program khidmat masyarakat ini dilaksanakan bagi memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Contohnya ialah nilai kerjasama, hormat menghormati, bertolak ansur, bertanggungjawab, sesama pelajar ataupun sesama komuniti. Yang kedua ialah dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, di mana tujuan sebenar program khidmat masyarakat ini dijalankan adalah untuk kita memberi pengetahuan ataupun ilmu baru kepada sesebuah komuniti. Jadi dalam sebuah komuniti tu kita ada pelbagai generasi, pelbagai peringkat umur yang mana kita boleh berkongsi pendapat. Yang ketiga ialah menimba pengetahuan dan pengalaman pelajar untuk masa hadapan, yang mana kita boleh belajar handle program ataupun mengawal situasi dan kita dapat tambah pengetahuan untuk kita gunakan pada masa akan datang. Tia, pakai tali pinggang keledar. Hah? Kena pakai ke? Selama ni tak payah pakai pun. Kena. Sekarang dah ada undang-undang. Alah, licik. Tia, pakai tali pinggang keledar. Alah, Tia nak main lah, Mak. Kau Tia, jangan degil. Kan Mak dah katakan. Kucing! Aduh. Jangan mengundang malang. Patuhi undang-undang. Okay, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita nak memakai topi keledar dengan betul dan kemas. Yang pertama, masukkan tali melalui kedua-dua D-ring. Masukkan tali di antara D-ring tersebut seperti di dalam video ini. Ketiga, masukkan semula tali tersebut ke arah atau dalam ring yang sama seperti dalam video ini. Keempat, masukkan tepi tersebut dengan memicit-micit tali supaya tidak menggelembung. Yang kelima, untuk membuka tali topi keledar, hanya tarik hujung tali tersebut dan tali dapat dibuka dengan cepat.